اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri sendiri serta para jemaah sekalian, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Khatib juga menyeru agar kita sama-sama berusaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan. Marilah kita tinggalkan perkara lahir yang bertentangan dengan sunnah serta adab, yaitu tindakan yang memesongkan perhatian dan fokus daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja, dan bermain telefon bimbit. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Meraih Keberkatan Harta. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap harta yang kita perolehi adalah nikmat dan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam harta yang diperolehi itu terdapat hak yang perlu kita berikan semula untuk manfaat orang lain dalam bentuk zakat setelah cukup haul dan nisab. Keindahan Islam daripada amalan zakat ini juga telah terbukti membuka mata masyarakat khususnya di Pulau Pinang ini dengan pelbagai bentuk bantuan sewaktu pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Institusi zakat merupakan antara yang terawal menghulurkan bantuan, terutamanya untuk mereka yang terjejas dari segi ekonomi isi rumah akibat Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Pada surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ambillah, yakni sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, yakni dari dosa, dan mensucikan mereka, yakni dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melalui ibadah zakat,
seseorang muslim akan dapat membersihkan dosa dirinya. Malah, amalan zakat juga boleh melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemurah dan menjauhi sifat-sifat mazmumah seperti bakhil dan kedekut. Berdasarkan pengalaman ramai dalam kalangan pembayar zakat, pendapatan dan rezeki yang diperolehi selepas mereka menunaikan zakat adalah semakin diberkati dari sebelumnya. Perkara ini jelas bertepatan dengan jaminan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ma naqasat shadaqatum min mal. Maksudnya, zakat itu tidak mengurangi harta. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kesadaran mengenai ibadah zakat telah banyak dibincangkan, namun realitinya masih terdapat ramai dalam kalangan masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat tetapi masih belum melaksanakannya. Bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut, sedangkan mereka mengetahui kewajipannya, maka mereka tergolong dalam kalangan orang yang fasik, berdosa dan mendapat azab seksa di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu pada hari dibakar emas perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Begitu juga dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dikurniakan oleh Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 taring dan kepala yang sangat berbisa. Ia akan membelit dan menggigit-gigitnya dengan kedua rahangnya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Oleh yang demikian, wajiblah bagi mereka yang cukup haul dan nisab ke atas harta yang diperolehi untuk menunaikan kewajipan membayar zakat kepada institusi yang diiktiraf seperti zakat Pulau Pinang, agar memperolehi keberkatan hidup di dunia dan terselamat daripada siksa di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, antara bentuk bantuan yang diberikan oleh zakat Pulau Pinang adalah merangkumi bantuan bulanan sara hidup, bantuan pendidikan, kesihatan seperti pusat hemodialisis, bantuan bagi memulakan perniagaan, serta banyak lagi bantuan-bantuan yang lain seperti yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Maksudnya, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang yang musafir ataupun yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perlu diingatkan bahawa agihan dana zakat tidak boleh diagihkan sesuka hati, kerana di sana terdapat syarat-syarat tertentu
yang perlu dipenuhi. Oleh itu, apabila kita membaca atau mendengar sesuatu tuduhan yang ditularkan mengenai institusi zakat yang dikatakan tidak mengagihkan dana zakat dengan betul, maka hendaklah diselidik, disiasat terlebih dahulu, bertabayunlah, dapatkanlah maklumat yang sahih daripada platform-platform media sosial yang dimiliki oleh Zakat Pulau Pinang seperti di Facebook, di Instagram, di YouTube channel dan yang lain-lain. Malah masyarakat kita boleh terus menghubungi tim peduli asnaf ataupun Zakat Pinang Response Team yang diwujudkan oleh Zakat Pulau Pinang bagi turut sama-sama membantu dan mengesan mereka yang layak menerima zakat. Muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama menghayati intipati daripada khutbah yang dibacakan itu tadi, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan ibadah zakat apabila cukup haul dan nisab. Yang kedua, melalui amalan berzakat, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan keberkatan rezeki dan membersihkan dosa pembayar zakat. Dan yang ketiga, mereka yang tidak membayar zakat akan ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Wal iyazu billahi min zalik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Maksudnya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, yakni isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة. Ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj, wa kadzalika sahibil fakhamah, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu, wahai Allah, agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang masih melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Allahumma qawwi imanana wa wahid sufufana wajma' qulubana ala mahabbatika wa nusrati syari'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.